juga pasukan Todak. Siapakah yang akan mendapatkan mata seterusnya yang menghampiri langkah ke Grand Final? Ayo, kita terus ke dalam Land of Dawn. Ya, mata yang penting untuk pasukan Homeboyz ataupun Todak. Sekiranya masing-masing mendapatkan satu mata, hanya satu saja langkah yang diperlukan untuk mereka menempah slot di pusingan Grand Final. Tak dilupakan kali ini game ketiga, kedua-dua EX Villainer mempunyai mobility hero yang agak tinggi, jadi tak ada masalah untuk bergerak agresif. Tapi persoalannya, kalau nak dibandingkan kedua-duanya, siapakah yang akan mencapai job scope masing-masing? Sebut pasal job scope itu yang kita akan saksikan terlebih dahulu. Game yang pertama, Rival menggunakan Hellcat. Tidak terlalu baik penggunaan tersebut. Jadi untuk anda semua ketika ini yang di rumah masih lagi diingatkan, boleh mengundi siapakah MVP yang berhak untuk dapatkan scan QR code tersebut untuk menyatakan pendapat anda. Tapi sekarang ni early aggression ataupun rotasi awal yang dikeluarkan oleh pasukan Todak. Mereka dapatkan Little Wanderer. Jadi vision, pandangan yang ada untuk pasukan Todak jauh lebih baik untuk pasukan Homeboyz pada awal-awal. Pada awal, baru seminit permainan berlangsung. Lihat bagaimana untuk Homeboyz, sama ada mereka dapatkan level 4 terlebih dahulu ataupun Todak. Kalau mereka ada lebih banyak level 4, Turtle itu akan menjadi kelebihan untuk pasukan masing-masing. Dan kita juga kena lihat bagaimana pula dengan Warlord, terutamanya apabila Turtle yang pertama dimulakan, adakah Call Altar telah pun tersedia ataupun tidak. Manakala kita juga ingin melihat ada tak pasukan yang akan memberikan tekanan di bahagian side lane, terutamanya kepada EXP laner terlebih dahulu sebelum mereka memulakan objektif. Tetapi berbeza dekat sini, tekanan diberikan kepada bahagian gold laner. Tekanan diberikan kepada bahagian gold laner sebabkan mereka tahu bahawa Nathan agak sedikit berbahaya di bahagian late game. Jadi mereka secure ataupun menyelamatkan keadaan Nathan terlebih dahulu. Sekarang ni saya nak tanya kepada awak lah, Karakoy, selaku analis. Kenapa pengambilan Emblem Chikugas tu memberikan fokus kepada Emblem support? Ya, memberikan fokus untuk mendapatkan farm terlebih dahulu. Sebab kita bincang, ia lebih kepada pasal late game. Tapi untuk mencapainya dengan lebih cepat, goal diperlukan. Tetapi sekarang ini, Yum! Dia tak batalkan Electrifying Beast tersebut. Ada Warlord yang datang membuka Cloud Altar. Seperti biasa, pasukan Homeboyz cukup minati Turtle itu. Namun sekarang Rival sekali lagi menggunakan sekali lagi prediction Barbosa tepat terkena first blood jatuh ke tangan Warlord. Yang mana boleh kita dapat tengok sekarang Homeboyz dapat kill dan juga Turtle. Tutuplah lampu, tetapi Mako masih lagi ada untuk memberitahu di manakah Rival bergerak sebentar tadi. Dan sekarang ini Homeboyz berjaya untuk membalas dendam pengambilan atau kecurian orange buff sebentar tadi. Tapi sama sahaja, kena ingatkan untuk pasukan Homeboyz, mereka mampu untuk dapatkan early game, tapi mereka kena sedar yang pasukan Todak juga kuat dekat bahagian mid game untuk menukar arus perlawanan. Jadi kat sini permulaan yang baik untuk pasukan Homeboyz. Makro yang kemas daripada Barbosa sebenarnya flicker tepat ke arah Hellcat tersebut untuk melarikan diri selepas tahu tiada dash. Jadi kat sini untuk pasukan Todak, permulaan mereka masih lagi kurang baik. Dan pasukan Homeboyz pula yang menguasai perlawanan. Kalau mereka terus berikan fokus kepada gold laner, Chikugas mungkin lebih banyak masa yang diperlukan oleh pemain ini. Ya, dan sedikit berbeza daripada segi Emblem, tapi sabar sebentar. Sekarang ini Dominant Blast! Oh, cantik hamparan Dominant Blast tersebut menghadiahkan, menganugerahkan double kill kepada Warlord. 3 kill di awal permainan, sangat genting untuk Todak. Wow, Barbosa memangnya boleh nampak masa depan, dan sekarang ini masa depan Chikugas. Chikugas masa depannya cukup gelap. Sepatutnya berpihak kepada Todak untuk masa depan Homeboyz gelap, tetapi lihat bagaimana Homeboyz dapatkan peluang tersebut. Objektif gameplay yang dimainkan seperti mana game yang pertama. Dia entropy untuk melarikan diri sebentar tadi, tak nak gunakan flicker. Tapi bila kena tarik balik, dia terpaksa juga untuk mengaktifkan metal spell tersebut bagi melarikan diri. Sekarang ni turret dekat bahagian atas menjadi mangsa pasukan Homeboyz untuk dapatkannya. Pengambilan turret bermakna Anip menjadi lebih menyakitkan pada awal game. Jadi pasukan Todak, target mana yang mereka nak fokuskan terlebih dahulu? Adakah mereka perlu cari carry ataupun sebenarnya mereka nak fokus kepada cancel Dominant Blast tu? Saya rasa buat masa kini perlu mencari carry. Ya, Dominant Blast akan menjadi gangguan, tetapi cukup kalau kita mengetahui di manakah posisi Barbosa. Seperti tadi tak ada sesiapa yang menjangkakan Barbosa daripada kawasan tersebut, dan itu yang menyebabkan mudah Homeboyz untuk memulakan fight. Pengambilan Turtle seterusnya. Yang pertama milik pasukan Homeboyz, yang kedua juga sama. Perkara yang sama berulang 3 game berturut-turut untuk pasukan Homeboyz buat masa ini. Cuma kali ini mereka nampak lebih kemas supaya menekan Chikugas terlebih dahulu. Tapi perhatian juga perlu diberikan kepada bahagian EXP lane, yang di mana Momo mungkin akan menjadi ancaman utama pasukan Homeboyz buat masa ini. Warlord dengan 3 kill menggunakan
Faramis sangat-sangat menyakitkan. Fokus di bahagian atas. Anip mengeluarkan serangan ke arah Yum terlebih dahulu ketika ini Chibi datang. Yum dalam keadaan bahaya terpaksa guna wild charge untuk melarikan diri. Satu pembaziran sebenarnya yang telah dilakukan. Peluang untuk Homeboyz dapat objektif dan menguasai kawasan river di bahagian top lane dengan sempurna. Sekali lagi, rival nak farming sedikit sukar. Apa yang boleh dilakukan oleh pemain pasukan Todak ini untuk mendapatkan sekurang-kurangnya gol yang mereka hilang? Oh, mereka boleh saja memaksa team fight buat ketika ini apabila Homeboyz ingin mengambil objektif seperti menara. Tetapi lihat Homeboyz yang daripada tadi bermain dengan cukup berdisiplin. Tiada ruang tersebut diberikan kepada pasukan Todak. Yep, ruang dan juga peluang kepada pasukan Todak untuk keluar dalam kawasan mereka sendiri agak berbahaya. Di mana-mana sahaja akan ada seseorang yang menjaga lane tersebut. Tapi dua orang pemain pasukan Todak berada dekat bahagian atas memberikan satu pembersihan minion terlebih dahulu. Goal ranking 4,700 untuk Anip ketika ini. Perbezaan yang agak ketara, sedikit berbahaya untuk pasukan Todak. Momo Sepertinya tidak boleh untuk melakukan banyak benda, terpaksa melarikan diri. Barbosa sangat keras untuk dijatuhkan dengan begitu mudah, namun 3 orang di bahagian bottom lane. Minum belah. Kena Mo dijatuhkan. Momo melarikan diri, lintang pukang untuk menyelamatkan diri sendiri. Wow, satu ramalan yang baik. Bukan sahaja ramalan tapi rotasi yang pantas. So, mereka tahu ada 2 orang dalam semak tersebut. Terus Nominum Blast telah pun digunakan bersertakan dengan Flicker tanpa berfikir panjang. Result ini, keputusan ini berpihak kepada pasukan Homeboyz. Ini yang kita bincangkan tadi. Untuk Todak, mereka kena tahu di manakah posisi Barbosa untuk mengetahui bilakah beliau akan menggunakan Nominum Blast. Sebentar tadi mereka dah tahu, tapi mereka tak menjangkakannya, dan itu yang menjadi masalah yang cukup besar kepada pasukan Todak. Dan saya percaya apabila fasa game telah pun mencapai mid game ataupun late game, Todak mampu untuk melakukan team fight dengan lebih kemas lagi. Ya benar, Todak perlukan ruang untuk bertenang. Jadi Todak perlu lakukan sesuatu untuk mereka turn the table semula. Mereka lah untuk Homeboyz, lihat bagaimana mereka kawal keadaan. Cukup berdisiplin. Inilah Homeboyz yang mahu kita lihat. Yap, perjuangan dan juga pertaruhan yang kemas dikeluarkan oleh pasukan Homeboyz sebentar tadi. Early game yang sangat baik, tapi sempat sekarang ni berada dekat bahagian atas terlebih dahulu. Ciku guys memerhatikan sahaja pergerakan Joy yang ketika ini menari-nari. Ada 4 pemain di bahagian atas, 2 pemain pasukan Homeboyz di bahagian bawah. Adakah mereka nak cuba untuk dapatkan tarik di bahagian atas? Tapi pasukan Homeboyz bijak untuk membacanya. Momo dekat bahagian bawah sekarang ni. Dia ditekan teruk. Anip berjaya untuk dapatkan 2 turret, 3 turret sekaligus. 6,000 perbezaan gol yang ketika ini di mana milik Anip. Ia dijaga api oleh Homeboyz, sering kali diiringi oleh Barbosa, menyebabkan kenapa pasukan Todak tak mampu nak melakukan apa-apa untuk memberhentikan farming Anip yang boleh dikatakan begitu pantas buat ketika ini. Dan kita juga kena ingat apabila 2 menara pasukan Todak di bahagian atas dan juga bawah telah pun dijatuhkan, ini menyebabkan bagaimana Homeboyz boleh mengawal map dengan begitu mudah. Segala-galanya kemas telah dikeluarkan oleh pasukan Homeboyz ketika ini. Semuanya sempurna daripada laning, daripada farming, daripada pengambilan objektif. Electrifying Mid telah pun dikeluarkan hanya untuk menakutkan Yum terlebih dahulu. Momo ditekan sekali lagi. Mereka cuba untuk dapatkan tarik di bahagian tengah. Dan pasukan Todak akan membiarkan sahaja segala sumber dilepaskan kepada pasukan Homeboyz. Apa yang diharapkan oleh Todak, satu momen saja daripada Yum hasilnya. Dan disitulah Homeboyz, kalau mereka buat kesilapan, mereka akan menerima padah yang besar. Tapi sekarang momentum harus dikekalkan untuk Homeboyz, di mana mereka boleh dapatkan lot sekiranya dapat kill pada ketika ini. Tapi bahaya sebenarnya. Kalau mereka cuba untuk dapatkan momen sekalipun, kalau power spike tak ada, boleh menerbalikkan keadaan. Ya, disebabkan itulah mereka masih lagi perlu bersabar terlebih dahulu kerana ini baru saja memasuki mid game. Dan begitu Todak nampaknya ingin memberikan saingan. Momo pergi membuka map di bahagian hadapan. Yum dia damage. Yum tak boleh nak tahan banyak damage. Walaupun Barbosa dikorbankan terlebih dahulu. Tapi Lot dapat Momo di belakang diasak dan rival dikejar. Sempat seorang diri dengan vengeance. Terpaksa untuk keluar dari kawasan tersebut, menyerahkan kepada takdir dan Lot. Didapatkan Momo masih lagi bertahan. Namun tak boleh nak bertahan lama dengan cinta yang tidak kesampaian. Homeboyz dapat kelebihan 16-1 Lot dihadiahkan. Wow, cinta yang tak kesampaian ya. Tetapi pedih. Barbosa daripada tadi memberikan impact yang cukup besar. Berapa kali kita melihat setup yang begitu kemas menyebabkan Todak nak bergerak agresif tetapi tak mampu. Dan kita juga baru saja bincang tentang power spike di mana Todak masih lagi belum memilikinya. Lihat damage ranking Anip
Ciku guys Carry 3,000 je. tak boleh nak dipandang rendah. Ciku guys 3,000 je Karakuri. Jauh. Mars terlalu Tak jauh dengan Anip dengan 23,000. 20,000 beza. Damage yang dikeluarkan oleh pasukan Homeboys buat masa ini. Lord tiba dekat bahagian bawah. Pasukan Todak tak ada power spike. Adakah mereka mampu untuk melakukan pertahanan yang ketika ini? Rata-rata pasukan Homeboys telah pun bersedia di hadapan pintu masuk kawasan pasukan Homeboys dan juga pasukan Todak ketika ini. Oh, Lord terpaksa untuk berundur. Melupakan saja Lord itu tak sempat nak bagi salam, nak kata pintu pun telah dihancurkan oleh Todak yang mana sekarang ada inhibitor turret masih lagi utuh berdiri. Ya, tetapi menara luar telah pun dilenyapkan di mana ruang farming Todak juga telah pun hilang buat ketika ini. Homeboys boleh saja melakukan pushing lane, menyukakan keadaan kepada Todak dan di mana menantikan Lord untuk hidup semula dan boleh saja mengumpat Todak untuk keluar kembali. Sakit sebenarnya untuk pasukan Todak ketika ini. Saya boleh katakan untuk pasukan Homeboys seakan-akan peratus kemenangan mereka adalah 80% pasti. Berbanding dengan pasukan Todak yang ketika ini tiada sumber yang mereka boleh dapatkan farming, tiada gol yang mereka boleh cari. Pasukan Homeboys dengan 6,000 perbezaan gol nampak sedikit, tetapi perbezaan ini diberikan keutamaan kepada Anip. Jadi power spike pasukan Homeboys sangat-sangat besar kalau nak mulakan team fight. Tetapi kita jangan lupa tentang Todak. Momentum yang ada pada Todak boleh saja digunakan pada bila-bila masa. Satu sahaja kesilapan daripada Homeboys yang diperlukan oleh mereka untuk melakukan serangan balas. Ya, tapi untuk Homeboys, mereka boleh berasa selesa, mereka cuma perlu santai-santailah sayangku. Sebab kalau mereka cuba paksa, mereka akan cuba dan dapat lakukan kesilapan. Itulah juga seperti mana momentum tu dapat untuk dibuat oleh Momo dan Todak mungkin dapat kelebihan. Ini kena ingatkan tiada lagi turret yang berjaya untuk disentuh oleh pasukan Todak tau. Even sedikit dekat bahagian atas, dekat bahagian tengah maupun di bahagian atas. Jadi pasukan Todak ketika ini dalam keadaan yang sangat-sangat tersepit untuk mendapatkan farming. Ciku guys juga tak berjaya untuk mendapatkan gol. Perbezaan level dah hampir kepada 2 level beza. Anip 14, Ciku guys 13 ketika ini. Baru jadi 1. Tetapi bagaimana damage boleh dikeluarkan oleh pasukan Homeboys yang ketika ini, seperti saya katakan, peratus kemenangan mereka sangat-sangatlah tinggi. Dan lihat freezing lane yang dilakukan oleh Homeboys menyebabkan Todak terpaksa keluar untuk mencari minion wave dikeluarkan untuk mendapatkan resources. Dan sekarang ini Todak masih lagi belum mencapai power spike, terpaksa melepaskan Luminous Lord ini. Gameplay yang kemas, disiplin yang baik diterapkan daripada coach Dale dan juga analyst Cypher kepada pemain-pemain pasukan Homeboys tampil di musim yang ke-11 dengan sangat berbeza. Karakter mereka sangat-sangat tenang di dalam game, begitu juga yang di luar. Momo sekarang ini berada di bahagian hadapan terlebih dahulu, cuba untuk membersihkan minion, tapi itu sahajalah yang mereka boleh lakukan kerana Lord telah pun tiba di bahagian bawah. Walaupun tiada high ground untuk kedua-dua pasukan, tetapi damage pasukan Homeboys jauh di hadapan. Ya, sangat-sangat jauh di hadapan. Tetapi untuk pasukan Todak buat masa kini, kita kena bincang daripada bagaimanakah mereka nak melakukan clearance wave. Dia adanya high ground iaitu Moon Gift, tetapi bukanlah high ground damage dekat sini mengharapkan kepada Ciku guys. Tapi kalau Ciku guys menunjukkan muka, mungkin akan menjadi target yang mudah. Walot untuk naik Momo, tetapi di bahagian bawah Lord telah pun memberikan ketekanan salam, terus saja membuka inhibitor turret dan sekarang ini fokus pada bahagian tengah. Ya Moon, satu pembentangan target dari Revelation telah dibentangkan. Telah ditutup. Ada kill out. Rival! Setelah dibuka, Rival akan ditemukan dengan ajal terlebih dahulu. 4 orang. Pasukan Todak masih lagi utuh berdiri, namun ada ultimate dah. merupakan 2 inhibitor turret yang telah pun diruntuhkan. Mereka datang. Masih lagi belum berakhir. Chibi cuba untuk taunting sekarang ini. Trofi juga dibuka oleh Ciku Gas, tapi damage seperti tidak dirasakan langsung. Terserang, mau dijatuhkan. Peluang besar untuk Homeboys, namun santai. Tiada lagi minion. Mungkin harapan untuk Todak bertahan, mungkin, namun inilah peluang bahaya untuk mereka. Homeboys dapat kemenangan kedua. Homeboys sekarang ini Winston terancam. 16 tidak terkena. Tiada lagi siapa berikan damage kepada tarik kristal itu. Homeboys damage dengan menggunakan Guardians Bulwark. Kristal tarik kristal akan Homeboys 2 mata dalam poket. Game ketiga milik pas